Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Adam Mukris Polos Alfance dalam Dunia 11 Pagi. 14.4 juta dos vaksin COVID-19 akan diedarkan ke 31 lagi negara menerusi fasiliti COVAX minggu depan. Demikian menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Sepanjang minggu ini, lebih 20 juta dos vaksin telah diagihkan ke 20 buah negara. Pengarah Program Kecemasan WHO, Michael Ryan berharap orang ramai tidak menganggap krisis COVID-19 telah berakhir apabila vaksin telah diedarkan ke seluruh dunia. Sebaliknya, perlu terus mengambil langkah pencegahan bagi mengelak kemunculan gelombang baharu jangkitan. Jumlah rakyat Amerika Syarikat yang merancang untuk mengambil vaksin COVID-19 semakin meningkat. Ini terutamanya dalam kalangan masyarakat berketurunan Afrika. Tinjauan oleh Pusat Penyelidikan Pew menunjukkan 69% daripada 10,000 responden yang terlibat dalam kajian bulan lepas telah pun divaksin atau merancang untuk divaksin. 19% daripadanya telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin, manakala 60% bercadang untuk mengambilnya pada November. Kanada meluluskan penggunaan vaksin Johnson & Johnson. Menurut laporan media tempatan, Bandar Ottawa telah memesan 38 juta dos vaksin berkenaan. Vaksin keluaran Johnson & Johnson boleh disimpan pada suhu sejuk antara 2 hingga 8 darjah Celsius sekaligus memudahkan proses pengedarannya berbanding vaksin lain. Kes COVID-19 di Afrika kini menghampiri 3.94 juta. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC Afrika, sebanyak 3,939,794 kes dilaporkan sehingga petang Jumaat. Angka kematian akibat pandemik itu pula meningkat kepada 105,020, manakala lebih 3.5 juta orang telah pulih. Negara paling banyak merekodkan kes jangkitan ialah Afrika Selatan, Morocco, Tunisia, Mesir dan Habsyah. Dari segi kematian, korban paling tinggi dicatatkan di Afrika Selatan diikuti Mesir dan Morocco. Sebuah lagi wilayah di Itali akan dikenakan perintah kawalan pergerakan ekoran peningkatan kes COVID-19. Menteri Kesihatan Roberto Speranza mengumumkan wilayah Campania termasuk Naples diisytihar sebagai zon merah bersama-sama dua lagi wilayah iaitu Basilicata dan Molise. Di zon merah, bar dan restoran tidak dibenarkan beroperasi. Begitu juga sekolah, pusat jagaan kanak-kanak dan muzium. Amerika Syarikat berikrar untuk memulihkan hubungan dengan Kesatuan Eropah. Ikrar itu dibuat oleh Presiden Joe Biden selepas Washington dan Brussels memutuskan untuk menggantung pelaksanaan tarif bagi perdagangan melibatkan syarikat pengeluar pesawat Boeing dan Airbus. Menurut White House, Biden dan Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen turut bersetuju menyelesaikan pertikaian sejak sekian lama di peringkat Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO. Sindiket Pemerdagangan Manusia di Selatan Eropah tumpas. Ia susulan penahanan serentak 13 individu di Sepanyol, Itali, Romania dan Perancis selasa lepas. Pendakwa raya Bandar Montpellier di Perancis, Fabrice Belegan memaklumkan seramai 30 mangsa berjaya diselamatkan. Mereka terdiri daripada rakyat Colombia, Republik Dominika, Paraguay dan Romania berumur antara 18 hingga 35 tahun. Mangsa diperdaya dengan janji untuk memulakan hidup baharu yang lebih baik di Perancis. Harga minyak mentah di pasaran hadapan dunia ditutup pada paras tertinggi dalam tempoh hampir 2 tahun. Ia susulan keputusan negara pengeluar untuk menambah kota pengeluaran dalam jumlah yang sedikit berbanding jangkaan. Penanda aras global, minyak mentah Brent North Sea bagi penghantaran bulan Mei menokok 3.9% untuk ditutup pada $69.36 setong, tertinggi sejak April 2019. Manakala minyak mentah West Texas Intermediate bagi penghantaran bulan April naik 3.5% kepada $66.09 setong, paras penutupan tertinggi dalam tempoh 22 bulan.
Sukan kejohanan badminton terbuka Switzerland, pemain perseorangan lelaki utama negara Li Zijia mara ke separuh akhir. Pilihan kedua kejohanan itu menepati ramalan apabila menyingkirkan pemain India Sai Pranith 21-14, 21-17. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.